Changing lives around us. It's time to make a difference. We are family for life. Jadi 3 prinsip kemewahan yang diajar oleh seorang billionaire terkenal dunia. Dia seorang pakar bisnes, pakar keuangan, John Paul Getty. John Paul Getty ni cakap apa? 3 prinsip kemewahan. 3 ni anda kena hafal. Pertama, anda harus jadi bos anda sendiri. Maknanya anda bukan kerja makan gaji ya. Jadi anda buat for life ni, anda adalah bos anda sendiri. Kedua, anda harus leverage masa. Leverage nanti saya terangkan. Dan ketiga, anda harus miliki unik dan highly consumable product. Produk anda tu kena unik dan barang yang ada pembelian ulangan. Customer tetap pakai setiap bulan. 3 ni nak ada. Kalau salah satu ni tak ada, tak jadi. Kita kupas satu-satu ni. Anda harus jadi bos anda sendiri, maknanya apa? Anda dapat keuntungan, bukan gaji, bukan makan gaji. Anda berusaha dan dapat keuntungan. Itu namanya bisnes. Anda adalah partner pada For Life. Anda adalah rakan bisnes. Anda bukan bekerja dengan For Life. Anda berusaha pada waktu yang anda pilih, anda tentukan, bukan syarikat tentukan. Itu namanya anda bos. Dan jumlah keuntungan anda yang tentukan, bukan company tentukan. Bermakna anda nak 10,000, anda tentukan. Anda nak 100,000 setiap bulan, anda tentukan. Anda nak 1 juta setiap bulan, anda yang tentukan, kerana anda bebas buat pilihan untuk dapat sebanyak mana yang anda nak. Jadi ini syarat pertama. Anda adalah bos anda sendiri. Prinsip yang kedua, anda harus leverage masa. Anda tidak gunakan tenaga dan masa diri sendiri kerana tenaga dan masa anda terbatas. Kalau siapa usaha pakai tenaga sendiri, dia tak akan kaya. Dan satu hari nanti dia jatuh miskin sebab tenaga dia dah tak kuat, dia dah tua dan waktu dia pun dah terbatas. Jadi adalah anda tidak menggunakan bakat, kepandaian atau kepakaran diri. Kerana kalau anda pakai bakat, kalau anda dah sakit, bakat tu dah tak boleh pakai lagi, kepandaian tak boleh pakai, macam mana duit nak datang lagi? Pasal bakat tak boleh ajar kat orang lain. Bakat tu diri sendiri. Sebab tu kat sini banyak orang, dia tak ada bakat apa pun. Tak ada bakat apa pun. Tapi income dia mengalahkan orang yang macam-macam bakat. Boleh buat tu, boleh ni, boleh berlakon, boleh apa, boleh menyanyi, boleh buat gimnastik, boleh apa. Kita tak ada bakat apa pun. Asal kita boleh dapat lebih dari dia. Pasal kita faham sistem leveraging. Jangan pakai diri, pakai orang lain punya kekuatan. Okey. Ketiga, berusaha beramai-ramai dan masing-masing lakukan sedikit untuk capai matlamat yang besar. Anda ingat tak tadi kalau kita buat komplain pecah 8? Walaupun anda kenal 8, tapi masuk tahap 1, 2, 3, 4, dah ada 4,000 orang dah. Bukan anda cakap dengan 4,000 orang. Anda bercakap dengan 8, sedikit je. Orang yang 8 pun cakap dengan sedikit je 8. 8 pun cakap 8. Tapi dah jadi 4,000 orang dan anda dapat hasil bukan dari 8 orang. Anda dapat hasil dari 4,000 orang, dari 40,000 orang, dari 400,000 orang. Itu hasil daripada leveraging. Pakai tenaga ramai, bukan tenaga diri sendiri. Diri sendiri pun buat tenaga, tapi tenaga tu pakai sikit. Dan ajar orang, semua buat sikit, buat sikit, buat sikit, buat sikit. Dan John Paul Getty cakap adalah lebih baik anda untung 1% dari 100 orang dari anda untung 100% dari usaha sendiri. Bijak Kerana kalau anda untung 100% dari usaha sendiri anda untung, kalau anda dah tak boleh usaha lagi, jadi zero tak? Persenan jadi zero. Tapi kalau untung 1% dari 100 orang, bermakna anda tetap dapat 100% walaupun anda tak buat apa-apa lagi. Kerana 100 orang tu kalau tombang pun 2-3 orang pun anda masih 97% untung tau. 5 orang meninggal, anda masih untung dari 95%. Sebab tu ni konsep leveraging. Sebab tu orang yang buka restoran, katakan bos restoran, dia tengah main golf, tapi duit dia masuk lebih banyak pada pekerja kat restoran tu, yang tukang masak, tukang cuci, tukang apa. Sebab dia leverage kat pekerja dia. Kalau bos kilang, leverage kat 1,000-2,000 orang. Tapi kalau anda berada dalam For Life, anda boleh leverage tanpa batas. Boleh leverage ke 1,000, 10,000, 100,000 orang. Anda boleh dapat hasil lebih besar dari bos-bos kilang. Bayangkan, orang keluar berjuta-juta ringgit nak buka kilang. Anda keluar duit 400-500 ringgit, anda boleh kalahkan income dia. Sebab tu kalau orang faham ni, tak ada orang menolak network marketing. Okey. Yang ketiga, tadi jadi bos sendiri, leverage masa. Ketiga, anda kena ada apa? Unique and highly consumable product. Okey. Ni. Produk anda mesti lain dari yang lain di pasaran. Pasaran tak sama dengan produk anda. Satu sebab yang kuat kenapa orang harus terus membeli dari anda. Dia kena berkesan, efektif. Kalau tak berkesan, orang cuba sekali je. Lepas tu orang tak akan beli lagi. Dia pun tak akan nak kasih tahu orang lain. Dan kegunaannya adalah untuk semua lapisan umur.
Produk yang hebat adalah produk yang daripada budak kecil sampai orang tua pakai, laki-laki pakai, perempuan pakai, nenek-nenek pakai, pondan pun pakai. Itu produk paling hebat. Jadi transfer factor ni semua pakai tak? Bukan semua pakai, bukan pondan kedi pun pakai. Haiwan pun pakai transfer factor, kuda pun makan transfer factor, anjing pun orang kasih transfer factor, kucing pun orang kasih transfer factor. Anda bayangkan boleh tak syarikat lain lawan ini? Banyak syarikat lain, orang dewasa je pakai, budak kecil tak boleh pakai. Vitamin herbal budak baby tak boleh pakai, ini baby boleh pakai. Kalau produk company jual skincare perempuan je pakai, pondan pakai, laki-laki tak pakai, awak saya tak pakai, nenek awak pun tak pakai. Dan satu lagi, mesti patented. Produk tu patent, dia ada hak cipta supaya tak ada syarikat lain boleh tiru dan menjualnya. Baru bisnes anda terlindung. Barulah anda boleh berjaya mencipta kemewahan. Kerana kalau produk anda bagus macam mana pun, tapi kalau tak ada hak cipta, sekejap masa orang lain dah tiru dah. Beratus-ratus syarikat lain pergi jual stem cell, pergi jual manggis, pergi jual kopi Tongkat Ali, jual kopi Kacik Fatimah, jual kopi ginseng, kopi gamat, kopi apa, kopi Bengali pun orang jual. Macam mana orang nak berjaya? Sebab barang awak tak ada patent. Jadi berapa banyak orang buat network marketing kat Malaysia ni gagal kerana ni masalah ni. Barang dia tak patent, barang dia tak unik, barang dia tak semua lapisan umum pakai. Jadi inilah berbeza dengan kita. Jadi prinsip leverage masa ni adalah prinsip kemewahan yang sebenar. Leverage maknanya tak pakai seorang, tenaga ramai. Kalau di pulau sebelah tu, seberang lautan, ada harta karun banyak, tapi gelombang besar, naik sampan kayu seorang tak akan sampai sampan akan tenggelam. Awak kena pakai kapal yang besar, sampai besar, tapi kena pakai ramai orang dayung. Bila ramai-ramai usaha sama-sama, bersama-sama satu hati, ramai-ramai sampai harta tu semua orang dapat, boleh bagi-bagi. Tapi seorang tak boleh dapat. Sebab dia tak ada kekuatan untuk seorang melakukan sesuatu untuk dapat hasil yang besar. Jadi masa itu adalah nyawa, kerana itu harus kita leverage masa. Jadi kenapa nak takluk masa ni? Kerana nyawa ni, yang dah lepas, yang dah hilang, dia tak datang lagi semua hidup. Demi masa manusia tu sentiasa dalam kerugian. Semalam tak datang lagi. Hari bulan semalam, berapa hari bulan semalam? Dia tak datang lagi. 5 minit yang dah lepas tadi, semua hidup anda ke depan ni dah tak datang lagi, dah hilang dah. Sebab tu nyawa paling berharga. Kerana itu kena belajar takluk masa. Kena belajar, kalau usaha 1 bulan, dapat hasil dari orang yang bekerja 5 tahun, dia 5 tahun nyawa dia habis. Awak 1 bulan, awak dapat 5 tahun punya nyawa punya hasil. Kan dah jimat nyawa tu. Kena belajar ilmu leveraging. Jadi, dia membolehkan untuk mencipta kemewahan dan lebih penting lagi, mencipta residual atau passive income. Contohnya macam KFC. Dia usaha 10 jam, dia dapat hasil dari 10,000 jam. Kalau dia usaha sebulan, dia dapat hasil dari 10 tahun punya usaha. Sebab apa? Dia tak pakai tenaga dia goreng ayam. Dia pakai beribu-ribu orang seluruh dunia buka cawangan KFC. Orang lain yang buat kerja untuk dia. Sebab itulah dia kaya. Dia leverage masa. Dan bos-bos kilang juga kaya pasal leveraging masa. Contoh, ini adalah struktur organisasi perusahaan. Semua perusahaan berbentuk seperti piramid ni. Semua perusahaan berbentuk piramid. Kerajaan pun berbentuk piramid. Daripada Perdana Menteri sampai ke bawah-bawah, exco sampai kepada rakyat. CEO ni satu orang, kat kilang tu. Lepas tu dia ada idea, dia keluarkan modal, dia gunakan satu idea, dan dia gajikan vice president, berapa manager dan supervisor di bawah dia untuk jalankan sistem perniagaan kat kilang itu. Dan bawah manager supervisor ni ada beribu-ribu pekerja. Jadi satu orang kat atas, makin banyak manager, dan paling banyak ni kat bawah ni pekerja. Baik, ini struktur sesuatu perniagaan dapat berjalan. Kerana tanpa struktur ni, perniagaan tak boleh jalan. Baik. Kenapa? Macam mana dia jadi kaya ni? Bila time dapat duit, piramid yang anda lihat ni, piramid ni bentuk dia jadi terbalik. Bila time dapat duit, ni dia. CEO yang seorang tu, kat atas tu, duit dia dapat paling banyak. Dan kat tengah-tengah tu ada vice president, manager, ada supervisor, mungkin 10-20 orang bagi-bagi duit yang banyak ni, yang tengah ni. Dan yang paling bawah sekali tinggal piramid yang kecil kat bawah tu. Dia kena bagi-bagi dengan ramai pekerja-pekerja. Beribu-ribu pekerja bagi duit yang sikit tu. Yang duit yang paling banyak kata bagi seorang je. Kerana CEO, dia leverage dekat manager, dekat supervisor, dekat pekerja.
CEO ni leverage kat semua orang ni. Yang orang bawah ni pekerja, dia tak ada leveraging. Dia pakai tenaga sendiri, dia tak pakai tenaga orang lain. Sebab tu dia dapat paling sikit walaupun dia kerja paling banyak. Soalnya sekarang adil ke tak adil? Kerja paling sikit, main golf banyak, makan angin banyak CEO ni, dia dapat beratus-ratus ribu setiap bulan atau berjuta dapat setiap bulan. Yang bawah ni kerja paling banyak, empat pula dapat 1,000, 2,000, 3,000 kat bawah ni. Dapat paling sikit. Adil ke tak adil? Mungkin anda cakap tak adil, tapi sebenarnya adil. Kenapa adil? Sebab CEO ni, dia pilih untuk jadi CEO, yang pekerja ni pilih untuk jadi pekerja. Tak ada siapa paksa. Macam kita buat for life, tak ada siapa paksa. Kita nak buat for life sebab kita nak residual income. Orang yang tak buat for life pun, dia pilih tak buat for life. Sebab tu dia tak ada passive income. Semuanya pilihan, saudara-saudara. Jadi jangan kita ingat, oh dah takdir hidup aku macam ni. Tak. Kita pilih sebab Tuhan dah beri kita akal. Jadi CEO ni walaupun dia kerja sikit sebulan 8 jam, tapi dia dapat hasil daripada 8,000 jam. Atau satu hari dia CEO ni kerja 8 jam. Tapi gaji yang dia dapat bukan gaji 8 jam, gaji 8,000 jam. Sebab kalau dia ada 1,000 pekerja, seorang gadaikan 8 jam, 8 jam kali 1,000 orang, dah ada 8,000 jam punya keuntungan. Jadi CEO ni kaya raya. Kerana dia pakai tenaga ribuan orang. Jadi macam mana caranya anda pun jadi CEO kat sini, kat For Life ni? Sebab anda dah jadi bos tadi. Bermakna bos adalah CEO. Jadi anda bayangkan, jika anda pun gunakan konsep yang sama, bermakna anda akan dapat kemewahan yang sama, malah lebih dari CEO tadi. Contoh gini, network marketing gunakan konsep leveraging. Anda bermula For Life ni. Katakan seminggu anda gunakan 10 jam. Seminggu 10 jam. Atau sehari 10 jam. Bebas lah, tak kisah. Untuk menggerakkan bisnes anda ni kepada orang-orang lain. Kepada keluarga anda, pada kawan-kawan bermasyarakat. Dan katakan anda memperkenalkan kepada 3 orang peluang bisnes ni. Dan 3 orang ni tadi pun anda ajar dia, setiap orang gunakan 10 jam seminggu untuk jalankan bisnes. Bermakna anda dah leverage tenaga anda, waktu anda kepada 3 orang. Jadi walaupun anda usaha 10 jam, tapi keuntungan anda akan datang dari 40 jam. Sebab 3 orang tadi, seorang 10 jam dah 30 jam, campur anda dah 40 jam. Dan bila 3 orang ni dah faham konsep yang anda ajar pada mereka, dia sudah boleh ajarkan pada orang lain. Bermakna, kalau kita buat contoh 3 saja, orang yang color pink ni tadi, seorang pun buka peluang pada 3 orang, yang warna hijau ni, bermakna di level 2, anda ada 9 orang dan setiap orang gunakan 10 jam, bermakna anda dah ada keuntungan dari 90 jam. Plus 30 jam, 120 jam, plus anda punya dah ada 130 jam punya untung. Anda usaha 10 jam je. Untung anda 130 jam. Dan bila faham orang-orang ni, kerana dah faham, pergi ke bawah lagi, pada yang biru ni, 3 juga buat sama macam anda. Bermakna dah ada 27 orang. Seorang 10 jam, bermakna ada 270 jam. Campur semua, tenaga usaha adalah 400 jam. Bermakna walaupun anda berusaha hanya 10 jam, tapi hasil yang anda dapat, wang yang anda dapat adalah dari hasil usaha 400 jam. Bukan hasil, patutnya usaha 10 jam dapat hasil 10 jam kan? Tapi tak. Anda dapat dari hasil 400 jam, atau hasil daripada 4,000 jam, atau hasil daripada 40 ribuan tanpa batas, kerana manusia ni tak ada batas, tak ada siapa yang bataskan dia untuk dia terus sebarkan orang-orang yang biru ni, untuk dia terus sebarkan. Tak ada siapa yang melarang dia. Dah boleh faham? Ini konsep leveraging, tak pakai tenaga sendiri. Baik. Jadi mungkin ada sebagian orang kata, anda biasa dengar, alah ini orang-orang bawah buat kerja kayak orang atas. Biasa dengar? Orang bawah buat kerja kayak orang atas. Baik. Sekarang saya nak tanya satu soalan. Anda kenalkan yang warna purple, purple kenalkan warna hijau, hijau kenalkan warna biru. Warna biru ni, orang yang warna biru ni, boleh tak dia dapat pendapatan yang lebih besar daripada yang hijau, yang purple dan anda? Boleh tak yang biru dapat besar, income setiap bulan besar dari anda? Boleh tak dalam network marketing? Boleh. Jelas boleh. Malah boleh jauh lebih besar dari pendapatan orang-orang yang di atasnya. Kerana dia tidak ada batas untuk buka berapa cabang. Kalau anda buka 3 cabang, dia buka 4 atau 5 cabang. Dia punya pendapatan bulanan lebih besar dari anda, walaupun anda yang mula-mula jalankan bisnes ini, tapi orang bawah boleh kalahkan orang atas. Bermakna adil tak? Tapi cuba kalau yang biru ni orang yang bekerja kat kilang. Dia usaha kuat-kuat macam mana pun, boleh tak dia kalahkan income bos CEO kat atas ni? Boleh tak? Tak boleh. Bermakna siapa yang skim piramid? Kerja tu piramid. Jadi kenapa orang-orang ni pergi kerja? Bila network marketing MLM dia cakap orang bawah untuk orang rata. Habis kalau orang bawah untuk orang rata, buat pergi kerja. Awak kerja berapa banyak orang rata yang dah untung tu?
Jadi tak logik orang-orang ni kan. Sebab tu dia punya masalah jiwa dia tu yang bikin rezeki dia terbatas. Tuhan tak bagi dia rezeki terbatas sebab dia sakit hati, dia jiwa dia tak betul. Dan kedua, kalau orang yang biru ni, bila dia bergerak, bila dia mula cerita kat orang lain, dia dah jadi orang atas tak? Katakan anda tempat yang biru ni. Anda bercerita pada orang lain pula peluang ni. Anda sekarang dah jadi orang atas ke orang bawah? Anda dah jadi orang atas. Sebab apa? Bawah awak dah ada orang. Jadi kalau bawah awak dah ada orang, takkanlah anda nak komplain orang atas untung, orang atas untung. Awak pun dah orang atas apa sekarang? Awak pun dah untung apa? Apa sebab nak pergi komplain kat atas? Jadi jangan mendongak ke atas. Buat network marketing ni tengok ke bawah macam mana nak tolong ahli-ahli anda supaya mereka berjaya. Kerana kalau mereka berjaya besar, anda semakin berjaya besar.